tingkatan 4. Lagi apa? Ini ingat? Histogram. Kuartil pertama, Histogram kuartil tu ketiga. tingkatan 5 sayang, kita tak belajar lagi. CCNPY. Pandai. Okay, kuartil Variance. ketiga, median, yes betul. Okay, julat antara kuartil, lepas tu kita belajar mean, lepas tu kita belajar variance, lepas tu kita belajar CCM piawai. Jadi ada antara beberapa ini yang akan digunakan juga semasa dalam tajuk tingkatan 5. Okay, antaranya mean. Kita kena guna balik maklumat yang kita ada, pengetahuan yang kita ada semasa di tingkatan tingkatan 4 untuk kita guna di tingkatan 5. Okey? Okey. Baik. So sekarang ni kita teruskan kepada tajuk di tingkatan 5. Okey, baik. Okey, sekali lagi cikgu tekankan dekat kamu, untuk bahagian pertama kita akan belajar tentang serakan. Serakan ni dia ada standard pembelajaran dia. So standard pembelajaran dia ialah kita nak membina histogram dan poligon kekerapan. So standard pembelajaran pertama untuk hari ini ialah membina histogram dan poligon kekerapan bagi suatu set data terkumpul. Okey, tetapi macam cikgu kata tadi, kita tak boleh terus jam tu untuk membina histogram dan poligon kekerapan tanpa kita faham jadual kekerapan dulu. Jadi cikgu telah mengkhususkan untuk hari ni, PDPR hari ni kamu mesti berjaya membina 3 daripada 3 jadual kekerapan berdasarkan data yang diberi dengan betul, iaitu di dalam mana? Di dalam modul strike kita. Jadi sebelum kita nak buat modul strike kita nak buat sedikit aktiviti. Okay, kita nak buat aktiviti kumpulan. Macam cikgu dah hantar dekat kamu dalam grup Telegram. Okay, dah ada ketua, dah ada kumpulan. Jadi kita akan buat aktiviti breakout room. Dalam aktiviti breakout room, cikgu dah sediakan jadual kekerapan dalam kelas KIK. Okay, sekarang cikgu akan pastekan link untuk kelas KIK. Okay, sekejap . Okay, sekejap cikgu assign dulu untuk kamu. Okey, so cikgu dah copy link. Okey, sekejap cikgu pastekan di grup. Okey, sekarang cikgu nak kamu buat apa? Kamu boleh tengok balik grup kamu. Siapa yang grup A, siapa grup B, siapa grup C. Mula boleh bergerak ke grup masing-masing. Hanya ketua saja. Okey, sekali cikgu pesan hanya ketua saja yang buka link dan share screen. Dan share screen untuk buat discussion. Di situ cikgu dah letak arahan. Untuk kumpulan A buat apa, kumpulan B buat apa. Okey. Okey, semua boleh bergerak ke grup. Okey, bagi cikgu-cikgu yang lain untuk cikgu nak masuk ke grup anak murid saya, sekejap saya sharekan kat cikgu. Ketua sharekan screen, just ikut arahan yang telah diberikan dalam kelas KIK. Ketua boleh share screen nanti sekejap lagi. Ini grup apa? Grup C. Grup C siapa ketua? Tinuga kan? Ya. Okey, Tinuga share screen. Yang lain
Yang lain tolong buat rujukan buat rujukan buku untuk kamu bantu Tinuga. Okey, kerana Tinuga dia nak siapkan jawapan untuk grup kamu. Jadi yang lain tolong bantu dia beri jawapan. Okey, grup B siapa ketua? Idina kan? Okey, Idina dah share screen. Masuk kelas Kik, sama macam tadi, tulis grup B. Okey, grup A, Archana kan? Archana ketua. So Archana macam biasalah. Okey, klik klik grup A, bagus. Okey, kemudian masuk dan yang lain tolong cari maklumat, bantu Archana. Cikgu dah beri arahan di situ. Cikgu dah beri arahan. Grup A perlu lengkapkan apa, grup B perlu lengkapkan apa dan grup C perlu lengkapkan apa. Jadi grup A, kalau cikgu tengok kat sini, perlu lengkapkan kekerapan dan titik tengah. Jadi nanti kamu perlu beri penerangan kepada kawan-kawan yang lain apakah yang dimaksudkan dengan kekerapan dan titik tengah. Apakah yang dimaksudkan dengan kekerapan? Dina, kita kena lengkapkan had atas dan had bawah kan? Okay. Idina kenapa tak buka kelas Kik? Ya, boleh. Tinuga mana? Tinuga okey ke? Okey cikgu. Okey. Had atas, had bawah untuk pertama ialah 145. Kedua ialah 150. Idina buat contoh je tu marah ke? Dua. Ketiga ialah 155. Semua boleh nampak kan? Okey, tolong bantu Archana, kerana kekerapan ni kena kira betul-betul. Keempat ialah 160. Kelima ialah 165. Keenam ialah 170. Kat atas tu yang pertama 149. Okey, bagus Syafinas. Bantu Idina. Yang kedua 154. Okey, grup C boleh ke? Ada masalah tak? Ada cikgu boleh 159. Isu sepadan bawah tu dia kena itu ada 5. Yang keempat 164. Yang kelima 169. Satu. Terus 169 dengan 174. Kekerapan untuk 145 hingga 149, 2. Kita punya grup kena buat semua ke? Bukan kita kena buat sempadan Yang bawah C je sempadan kan? atas tu? Sempadan. Ya, grup C siapkan sempadan bawah dan sempadan atas sahaja. Bawah tengah tu yang pertama 147. Nanti kamu kena explain tau dekat kawan-kawan kamu, especially ketua lah. Okay, kena explain, bincang dalam grup dulu. Kemudian nanti kena explain bagaimana pemahaman kamu tentang sempadan bawah dan sempadan atas. Melalui apa yang kamu buat rujukan, kamu perlu tahu. Sempadan bawah 194.5. Okay, so first sekali macam mana kita nak dapatkan sempadan bawah tu, kita kena ambil had atas yang kelas yang sebelum tu. Lepas tu Okay, grup B cikgu nak tengok sikit. Ijana bawa turun bawah sikit.
Okey, dah siap ke had bawah dan had atas? Cuba discuss sikit, bagaimanakah kamu faham apa yang dimaksudkan dengan had bawah dan juga had atas? Bagaimana kamu tahu had bawah itu 145 dan bagaimana kamu tahu had atas itu 149? Cuba discuss dan sekejap lagi cikgu nak dengar explanation untuk kamu terangkan kepada ahli kumpulan yang lain. Sempadan atas tu 149.5. Okey. Saya ingat macam had bawah ialah nilai yang terkecil. Yang sempadan bawah tu 149.5. Yang atas 154.5. 54.5. 162. Yang tu pula sempadan bawah 167. betul. Betul. Last 144 kau. Berapa tadi? 154.5. Betul. Okey, grup B. Kamu dah faham dah. Kamu bincang dalam grup dulu, bantu dulu rakan dalam grup kamu dulu. Apa itu had bawah dan apa itu had atas. Nanti baru share dengan grup lain. Ni ahli dalam kumpulan ni, Dina, ahli dalam kumpulan kamu ni semua dah faham ke? Satu 64.5. Kalau salah bagi tahu tau. Sama-sama betul-betul. Satu 4.5. 169.5. Cikgu kalau dah siap. Okey, grup A dah siap ke? Okey, kalau dah siap, cikgu nak kamu cuba tengok dulu. Kamu tengok dulu apa pemahaman kamu tentang kekerapan dan juga titik tengah. Kamu tengok, cuba kamu explain dulu dalam grup kamu apa yang kamu faham tentang kekerapan itu dan apa yang kamu faham tentang titik tengah. Bagi ahli dalam grup kamu faham dulu, kemudian sekejap lagi kamu kena share pula maklumat ni kepada ahli kumpulan lain. Kena buat presentation sekejap lagi. Kalau dah okey, boleh keluar daripada grup ni, masuk main room. Okey, cikgu. So dia duduk kat had bawah. Yang 154 tu akan duduk kat had atas. Dia nama paling besar kat situ. Macam berapa kali dia. So had bawah tu dia kira nilai minimum dan had atas tu dia kira nilai maksimum. Dekat antara dua nilai yang tu kan. Okey, grup B kalau dah settle, kamu boleh keluar daripada grup ni, room ni, masuk main room balik. Okey. Kami faham. Okey, grup C ada masalah tak? Okey, boleh faham apa itu sempadan bawah dan apa itu sempadan atas? Boleh cikgu. Tahu kan macam mana nak cari sempadan bawah dan sempadan atas. Sekejap lagi kena share dengan ahli kumpulan lain. Boleh? Boleh cikgu. Okey, so kalau dah settle, kamu boleh keluar daripada grup ni dan masuk main room balik. Okey. Okey. Thank you semua. Thank you. Thank you juga. Semua faham. Maksud kekerapan dan juga titik tengah. Boleh masuk main room balik ya. Okey. Kalau dah settle boleh masuk main room. Saya rasa kita boleh masuk main group kan? Ya. Okay. Okay, bye. Okay, bye. Thank you, Acina. Bye. Bye. Bye.
Bye-bye. Okey, baik. So cuba cek balik ahli kumpulan masing-masing. Make sure semua dah masuk ke main room kita balik. Okey, semua dah masuk ke main room kita balik. Sebab kita nak sambung PDPR kita. Okey, kita nak sambung PDPR kita. So masuk balik semula ke main room. Okey, so cikgu tengok dalam grup pun dah tak ada dah. Okey, so sekarang kita akan berkongsi pula dalam grup yang besar. Bermaksud grup A punya jawapan tadi cikgu akan tayang. Okey, cikgu akan tayang dan kita boleh mark sekali lah. Okey, so cikgu pergi dekat grup A tadi. Ini grup B, grup A. Okey, ini jawapan grup A. So kita tengok jawapan grup A dan kita akan minta wakil daripada grup A. Boleh tak kamu buat sedikit penerangan tentang bagaimana cara pemahaman kamu, apa kamu faham tentang kekerapan dan bagaimana kamu mencari titik tengah. Boleh tak seorang buka mic? Siapa grup A? Itu saya. Okey. Jason. Kekerapan tu bermaksud berapa kali bilangan tu bilangan 145 until 149 wujud dalam box tu. Kalau ada 2 times dia wujud, so kekerapan dia adalah 2. Kalau 3, 4 tu kekerapan yang itulah 3, 4 macam tu. Okey. So macam mana kamu dapat 2 ni? 2 dalam box yang biru tu ada 145 sampai 149, number tu ada 2 kali. So kami tulis 2. Bagus. Baik. So jadi itu cara kita mencari kekerapan. Betul? Maksudnya yang daripada kamu explain tadi yang cikgu faham, kita kena cari nombor di antara 145 hingga 149 ni ada berapa banyak dekat dalam ni, dalam data ni. Macam tu? Macam tu ke? Yes. Macam tu Okey, Yes, okey, tak apa. Okey, baik. Macam mana pula titik tengah? Macam mana kamu dapat titik tengah? Boleh tak kamu share dengan cikgu? Boleh. Titik tengah tu kita kena plus had atas dengan had bawah. Lepas tu divide 2. Had atas tu yang nombor yang value tertinggi, yang 149. Yang had bawah tu 145. So 149 plus 145 divide 2 dapat 147. Okey, actually boleh tak you bagi tahu dekat cikgu apa itu titik tengah? Kalau dalam bahasa kampung kita lah, you faham titik tengah tu apa sebenarnya? Siapa boleh? Titik tengah tu macam dalam next. Orang lain boleh? Boleh. Okey. Titik tengah tu macam middle. Dalam middle tu ada nombor apa? Okey, maksudnya middle, maksudnya dalam senarai number tu siapa yang tengah-tengah? Macam tu? Ya. Okey. Okey, baik. So kita tengok kat sini, okeylah. Okey, baik. So okeylah. So itu penerangan bagi grup A. Dia kata kekerapan tu 145 hingga 149 kita kena kira ada berapa dekat dalam tu. Berapa kali dia ada ulang kat situ. Bukan dia ulang, maksudnya daripada 145 hingga 149 ada berapa number kat dalam tu. Jadi dia senaraikan itu sebagai kekerapan. Dan dia kata titik tengah itu ialah di antara 145 hingga 149 siapa yang berada di tengah-tengah. Jadi dia pun bagi tahu macam mana nak cari tadi. Okey, tak apa. Kita settle bahagian tu. Kemudian kita masuk grup B. Okey, grup B. Grup B kena buat had bawah dan had atas. Okey, siapa wakil nak ceritakan bagaimana kamu memahami tentang pemahaman kamu tentang had bawah dan juga had atas? Okey.
Okey, so tadi Dina hafal kat grup Dina, had bawah tu mewakili nilai yang terkecil dan had atas ialah nilai terbesar dalam setiap selang kelas. Kotak tinggi tu dia mewakili selang kelas tu. So yang pertama tu, kotak pertama tu 145 sampai 149. So had bawah dia ialah 145. Had atas dia ialah 149 sebab number kat situ yang paling kecil ialah 145, yang paling besar sekali 149. Okey, baik. Bagus Idina. So maksudnya dari segi apa yang Idina cakap kat cikgu tu bermaksud had tu bermaksud limit lah, betul tak? Dari mana sampai mana. Jadi bila orang sebut had bawah, kita cari yang paling bawah sekali lah, paling rendah sekali. Jadi bila orang sebut had atas, kita cari yang paling atas sekali lah, yang paling besar sekali. Jadi, ataupun yang paling maksimal sekali. Itu pemahaman daripada grup B. Okey, tak apa. Kita sambung pula dengan grup C. Okey, grup C, kamu kena buat sempadan bawah dan juga sempadan atas. Boleh cikgu nak tahu, sepanjang perbualan kamu, sepanjang discussion kamu, apakah yang kamu faham tentang sempadan bawah dan juga sempadan atas? Kamu kena share dengan ahli kumpulan lain sebab mereka tak buat sempadan bawah, sempadan atas. Jadi cuba terangkan dengan lebih jelas bagaimana cara kamu dapat 144.5 tu dan 149.5. Okey, siapa nak explain? Grup C? Wakil grup C? Ada tak? Senyap je. Siapa yang ada dalam grup C? Cikgu saya. Okey. So untuk dapatkan sempadan bawah, kita kena guna formula iaitu had atas kelas sebelumnya tambah dengan had bawah kelas itu bahagi dengan 2. Sebagai contoh, dalam dalam 145 hingga 149, had bawah dia 145. Okay. Yang kelas terusnya 150 hingga 154, had atas dia 154. So untuk mendapatkan sempadan bawah bagi 150 hingga 154, kita kena gunakan formula ini dengan gantikan nilai itu sebagai 145 tambah dengan 154, dapat jawapan bahagi dengan 2, dapatlah sempadan bawah 149.5. Yang ini ya? Macam mana kamu dapat yang ni? Ini kelas had atas kelas sebelumnya iaitu 1. Kalau sebelum 145, 14 berapa? Mana wakil grup C yang lain? 1 ke? Tinuga tak ada ke? ada cikgu. Macam mana Tinuga? Cikgu sekarang cikgu tanya macam mana dapat 149.5 ke? 144.5. Macam mana you dapat? Kan dia kata had atas yang tu 144.5 tu ialah sempadan bawah. Jadi kita nak cari sempadan bawah tu, kita kena ambil had atas kelas sebelumnya tambah dengan had bawah kelas tu. Okay, first had atas kelas sebelum tu ialah dia 148. 148. 8. Tengok betul-betul. Dia kata had bawah kelas sebelumnya. Tu cikgu beritahu tadi. Ni 145. Sebelumnya? 14. Sebelum 145, 14 berapa? 144. 144. Tambah dengan, kamu cakap tadi lah, bukan cikgu cakap. Kamu cakap had bawah kelas sebelumnya. Had atas kelas sebelumnya ditambah dengan had bawah kelas itu. Jadi had bawah kelas itu yang inilah. Had atas kelas sebelumnya 144. Tambah dengan 145. Lepas tu kita buat apa? Lepas tu kamu buat apa yang kamu boleh dapat 144.5 ni? Bahagi 2. Bagus. Kamu bahagi 2.
Kamu dapat dah 144.5? Ya, dapat. Macam tu. Itu maksudnya had atas kelas sebelumnya. Had atas kelas sebelumnya, maksudnya dekat sini ni dia ada 144. Okey, tak apa, nanti cikgu buat penerangan dengan lebih jelas. Lagipun ini hanyalah kita panggil kamu cari maklumat sendiri. Jadi cikgu tak bolehlah judge kamu kan. Kalau kamu kata kamu tak faham lagi, itu seterusnya nanti cikgu akan explain pula. So buat masa ni, kamu faham bagaimana pemahaman kamu. Kamu tahu formula tadi kan, dia kata had atas kelas sebelumnya ditambah dengan had bawah kelas tersebut bahagi 2. Okey, kalau sempadan atas ni macam mana kamu cari? Boleh seorang bagi tahu. Macam mana kamu cari? Had atas kelas tu tambah yang ini. had bawah selepas. Yang ini bahagi 2. Bahagi 2. So kita akan dapat 149.5. Okey, so betul jawapan kamu semua. Cuma cikgu tahu kamu faham. Mungkin cara kamu nak terangkan tu kamu confuse. Mungkin kamu boleh buat, tetapi cara penerangan tu. Okey, baik. So tahniah cikgu ucapkan kepada semua ahli kumpulan kerana berjaya menyiapkan, inilah yang dikatakan jadual kekerapan. Ini yang kita panggil jadual kekerapan. Jadi sebelum kita nak mencapai standard pembelajaran kita kena capai kriteria kejayaan dulu, iaitu kita kena boleh bina dulu jadual kekerapan. Sebab untuk kita nak bina graf, histogram dan poligon kekerapan mesti daripada jadual yang tepat. Jadual kekerapan yang betul akan menghasilkan histogram dan poligon kekerapan yang tepat. Jadi sebab itulah cikgu tekankan di sini, kerana di sini kenapa cikgu nak sangat semua orang faham? Kerana tajuk ini ialah tajuk untuk semua orang. Tak kisahlah dia pelajar cemerlang ke, dia pelajar sederhana ke, dia pelajar lemah ke, dia mesti boleh jawab. Dan percaya cakap cikgu, kamu rasa sekarang susah sebab kamu cari maklumat. Tapi once bila kamu dah faham, kamu akan seronok buat tajuk ni. Selalunya memang seronoklah tajuk ni. Memang setiap tahun kalau cikgu ajar tajuk ni, memang ramai murid suka tajuk ni. Okey? Okey, baik. Tadi kita dah, yang inilah tadi kita nak faham tadi. Apa yang kamu buat tadi ialah di sini. Apa itu selang kelas, apa itu titik tengah, apa itu sepadan bawah dan sepadan atas. Okey, antara yang kamu cari tadi, saiz selang kelas. Saiz selang kelas ni cikgu tak bagi tahu dekat kamu. Saiz selang kelas, iaitu yang kalau kamu tengok tinggi dia tadi, 145 sampai 149. Itu saiz dia. Cuba kamu kira, 145, 146, 147, 148, 149. Jadi saiz dia dekat situ ada berapa number? Daripada 145 sampai 149 ada berapa number kat sini tadi cikgu tunjuk? 5. Bermaksud saiz kelas kita tu untuk satu row tu saiz dia ialah 5. Dan kita ada rumus untuk mencari saiz tu. Tapi tadi cikgu bagi aktiviti, cikgu dah siap-siap buat selang kelas. Tapi ada setengah-setengah soalan dalam jadual dia tak bagi selang kelas. Dia nak suruh kamu tentukan. So dia nanti bagi rumus kat kamu. Kalau kamu boleh rujuk buku teks ada. Selain daripada tu kamu cari juga had bawah, kamu cari had atas, kamu cari sempadan bawah, kamu cari sempadan atas dan kamu cari titik tengah. Jadi di sini cikgu sediakan nota, nanti kamu akan lengkapkan dalam buku nota lah. Okey, maksud secara ringkasnya apa itu saiz selang kelas, apa itu had bawah. Macam tadi kan, kamu dah bagi tahu tadi grup B, dia bagi tahu nilai terkecil bagi setiap selang kelas. Betul lah, nilai yang paling kecil. Betul tak salah, cuma cara kita explain itu dalam bahasa kita. Tapi kalau dalam kata mat dia kata nilai terkecil bagi setiap selang kelas. Kalau had atas nilai terbesar bagi setiap selang kelas. Sempadan bawah yang tadi ni had atas kelas sebelumnya tolak dengan had bawah kelas itu dibahagikan dengan 2. Sama juga dengan sempadan atas, tapi sempadan atas kita pilih had atas kelas itu tolak dengan had bawah kelas selepasnya. Itu je. Okey, tapi nanti cikgu akan bagi kamu tips senang lah. Kita nak pilih had bawah yang mana, kita nak pilih sepadan bawah macam mana, kita nak pilih sepadan atas macam mana. Tapi kita kena faham konsep dulu. Kita tak boleh terus-terus terjah kepada tips cara senang. Kita kena faham konsep dulu kerana tajuk ni dulu kita panggil tajuk ni statistik.
Okey. Kenapa kita panggil dulu kita panggil tajuk statistik? Kenapa statistik ni penting? Kerana esok bila kamu masuk universiti, tak kisahlah kamu ambil bidang apa sekalipun, kos apa sekalipun kamu ambil nanti kamu masuk universiti, percaya cakap cikgu. Even kamu ambil kos tu masak-masak pun, dia akan ada hujung final sem nanti kamu akan buat tesis. Dalam tesis tu kamu perlu analisis data. Bila kamu analisis data, kamu kena guna semua maklumat ni. Jadi kalau kamu ingat dulu masa kamu tingkatan 3 pun kamu ada buat kerja khusus yang memerlukan kita untuk lukis graf. Itu semua sebenarnya matematik. Itu semuanya ialah tajuk inilah. Dulu kita panggil tajuk ni statistik. Sekarang kita panggil tajuk ni sukatan serakan. So apa cikgu boleh tahu kamu? Kamu mesti kena mahir tajuk ni kerana tajuk ni tak berhenti di tingkatan 5. Kamu esok masuk universiti, masuklah bidang apa sekalipun, kamu belajar nanti, final sem kamu akan buat tesis. Kamu akan buat satu kerja khusus sendiri. Nanti dia pecop dekat dalam tesis tu nama kamu. Betul tesis tu akan diletak dalam library universiti. Orang cari buku, oh Pumika punya tesis. Dia tengok analisis data kamu. Wah, dia guna statistik sukatan serakan dia. Dia guna selang kelas, dia pakai sempadan bawah, dia pakai had bawah. Semua ada dalam data dia. Detail. Dia cari titik tengah. Jadi sebenarnya benda ni akan berguna. Kamu mungkin tak percaya cakap cikgu kan? Satu hari nanti kamu percaya cakap cikgu. Satu hari entahkah di antara ni mesti akan mesej cikgu. Cikgu, macam mana nak buat histogram? Siap kamu masa tu kamu tanya cikgu. Okay? Okay, jadi ini antara rumus-rumus yang kita nak kena faham untuk kita nak melengkapkan jadual kekerapan kita. Okay, baik. So tadi kita dah buat aktiviti. Inilah soalan dia. Okay, sebenarnya contoh pun sama cikgu pilih. Okay, sebenarnya dalam contoh ni dia tak bagi selang kelas lagi. Contohnya dia bagi data mentah macam ni. Data mentah apa maksud cikgu? Data mentah macam ni lah. Kamu tengok je. Cikgu nak cari ni pointer. Okay. Baik, data mentah yang ni lah. Data kamu. Kamu nak kena ambil data ni, susun dia dalam jadual mengikut selang kelas. Dan dia dah bagi tahu dekat sini, dia nak bilangan kelas itu ada 6. 6 tu maksudnya apa? 6 baris tu. 6 kelas. Dan kamu kena tahu setiap kelas kamu tu kamu nak pakai saiz berapa. Kita balik kepada rumus tadi. Untuk kita nak cari saiz selang kelas, apa kita buat ialah kita tengok jadual mentah kita ni, data mentah kita ni, kita pilihlah data terbesar. Okey, cikgu nak tanya dekat sini, Archana, data terbesar dalam data ni, data terbesar, nombor terbesar berapa? Kalau kamu boleh dapat nombor terbesar, berapa? 173. Okey. So, Archana kata 173. Bagus. Kalau kamu tengok semua data tu, kamu tengok, nombor paling besar 173. Okey, kemudian dia kata apa? Tolak data terkecil. Tolak data terkecil berapa? Siapa boleh bagi tahu kat cikgu? 145. Bagus. 145 data terkecil. Kemudian dia kata apa? Bahagi dengan bilangan kelas. So, berapa bilangan kelas yang dia nak buat? Dia nak buat 6 kelas. So, bila dia nak buat 6 kelas, kita bahagilah. Tolak dan bahagi. So, kita dapat lebih kurang 4.7. Kita bundarkan menjadi 5. Kita bundarkanlah menjadi 5. Jadi kita tengok dekat sini, jadual kita pun kita start dengan 145 sebab 145 yang paling kecil. So kita kira macam ni tau. Kamu tengok tangan cikgu, kita kira 145, 146, 147, 148, 149. So dapat 5 selang, 5 saiz. Sampai penamat dia dekat 149. Sambungan dia selepas 149, 150. Sampai 154. Sambung lagi 155 sampai 159. Sambung lagi 160 sampai 164. Sambung lagi 165 sampai 169. Dan sambung lagi 170 sampai 174. Itulah yang cikgu dah siapkan untuk kamu tadi semasa kamu buat aktiviti kumpulan. Okey? So itu yang dimaksudkan dengan saiz selang kelas. Kamu tengok kelas kamu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu kelas. Saiz satu kelas nak berapa saiz? So dah ada rumus tadi. Jadi kita tengok dekat situ, pilih data terbesar, tolak data terkecil, bahagi dengan saiz. Bukan bahagi saiz. Bahagi dengan bilangan kelas yang kita nak buat.
Itu bergantung pada soalan lah. Berapa kelas kita buat. Nanti kamu esok belajar universiti, kamu akan dapat data mentah. Kamu pergi cari maklumat. Kamu pergi dapatkan analisis. Kamu kumpul semua responden. Kamu kena analisis data sendiri. Tak ada dah orang nak bagi tahu. Oh, guna kelas 6. Guna bilangan kelas 6. Kamu sendiri yang kena tentukan berdasarkan data kamu. Itu kita kena belajar daripada sekarang lah. Perkara basic yang kita kena belajar di sini. Okey? Okey, baik. Kekerapan. Tadi grup A dah cerita dah tentang kekerapan. Kekerapan ialah, cikgu bagi penerangan yang lebih jelas lagi. Kekerapan ialah apabila kita mencari nilai dari 145 hingga 149. 145 hingga 149. So, 145, 146, 147, 148, 149. Antara nombor tu kalau kamu jumpa dekat dalam ni, kamu pangkah dia. Antaranya 148 dengan 145. So ada berapa yang cikgu pangkah dekat sini? Berapa? 2. 2. Jadi sebab itulah kekerapan dia jadi 2. Okey. Kalau 150 hingga 154. Kiralah 150, 151, 152, 153, 154. Kemudian kita cari kat sini. Ada berapa? Oh, berapa cikgu pangkah kat sini? 3. 3. So jawapan dia 3. 155 hingga 159. So cikgu tengok ke sini ada berapa? 6. Ada 6. Jadi cikgu masukkan dekat sini 6. Kemudian 160 hingga 164 ada berapa? Berapa cikgu pangkah? 5. 5. Okey. 165 hingga 169? 3. Bagus. 170 hingga 174? 1 je kan baki. Okey. Jadi inilah antara cara bagaimana kita nak menentukan kekerapan bagi selang kelas yang diberi. Ini cara dia. Memang seronok tajuk ni kerana kita akan lebih fokus, kita akan tengok data betul-betul. Jadi selalunya calon-calon SPM ni dia nak buat kesilapan dekat mana? Dekat kekerapan ni lah. Bila dia buat careless, dia kira kelang kabut, dia akan salah kira. Sekarang tak nampak lagi kan? Nanti bisa kamu buat tu kamu akan nampak kat mana kesilapan kamu. Jadi cikgu pesan siap-siap, make sure pastikan ambil masa sedikit untuk kira betul-betul kekerapan kita. Okey? Ambil masa sedikit untuk kira betul-betul kekerapan kita. Jangan buat careless. Itu je cikgu nak pesan. Okey? Kemudian kita masuk pula kepada had bawah. Okey, had bawah. So kalau kita tengok dekat sini, had bawah kita macam tadi dah bagi tahu, ambil saja nombor yang paling kecil di selang kelas tersebut. So kalau cikgu bulatkan dekat sini, jadi sini dikenali sebagai had bawah. Okey, jadi cikgu pun masukkanlah 145, 150, 155, kemudian 160, 165 dan 170. Okey, had atas pula ambil nombor yang terbesar dalam selang itu 149, jadi itu kita panggil sebagai had atas. So kita masukkanlah 149, 154, 159, 164, 169 dan 174. Okey. Baik. Kemudian kita tengok pula titik tengah. Tadi kawan kamu dah bagi tahu dah. Titik tengah dia kata ambil had bawah tambah dengan had atas bahagi 2. Okey. Dan tadi pun kawan kamu dah terangkan titik tengah ialah, contoh cikgu buka tanya cikgu kan. 145, 146, 147, 148, 149. 145, 146, 147, 148, 149. Kalau nak buat manual lah, kalau nak buat manual guna jari lah kan. Ada 5. Siapa yang tengah-tengah? Kat mana yang tengah-tengah? Sini kan? Cikgu tak mau tunjuk lah. Kat sini tengah-tengah. Jadi 146, 145, 146, 147. Okay, so jadi dekat situ 147 dikenali sebagai titik tengah. Tapi memanglah senang, 5 je. Kalau 10, okay, nak cari tengah-tengah pula. Jadi dia pun bagi rumus untuk bantu kita. Dia kata ambillah had bawah tambah dengan had atas bahagi 2 dan kita akan dapat 147. Okey, satu lagi cikgu nak tekankan dekat kamu kerana selalunya setiap kali cikgu ajak tajuk ni, apa calon-calon SPM akan buat, dia akan tekan terus dalam kalkulator. Kamu tahu dia akan tekan macam mana? Cikgu tunjuk kat kamu. Dia akan tekan, sekejap cikgu tunjuk macam ni. Tengok sekejap cikgu
Cikgu ambil kalkulator sekejap. Okey? Dia tak connect pula. Sekejap. Cikgu nak tunjuk kat kamu kerana yang ni memang selalu tiap kali kalau cikgu semak jawapan kan, mesti calon tu akan buat macam ni. Dia akan buat macam mana tau? Okey, dia akan ambil macam ni. 145 tambah 149 bahagi 2. Dia akan tekan terus. Dia seronok dia je dia tekan semua. Kamu tengok, kamu takkan dapat pun jawapan 147 tadi. Kamu takkan dapat. Okey, kenapa? Sebab kalkulator akan faham dia bahagi dulu baru tambah. Jadi kalau nak tekan semua, boleh letak bracket. 145 tambah 149 bahagi 2. Baru kita dapat 147. Ataupun kita tambah dulu dan baru kita bahagi 2. Okey, ini antara kesilapan-kesilapan yang kita biasa buatlah. Cikgu explain siap-siap supaya kamu tak melakukan kesilapan tu. Jadi kita pun dapatlah 147, kemudian seterusnya 152, 157, 162, 167 dan 17. 17 berapa tu? 172. Okey, 172. Okey, baik. Seterusnya kita tengok pula sempadan bawah. Okey, sempadan bawah tadi, macam dia kata tadi, pilihlah had atas sebelumnya. Kamu tengok 145 kan? Sebelumnya ialah 144. Sebelumnya 144. Jadi, had atas sebelumnya 144. Dan had bawah kelas itu. Ini had bawah kelas itu. Had atas sebelumnya 144. Jadi kita ambil 144 tambah 145 dan kita bahagi 2. So kita dapat apa? 144.5. Okey, so kita pun masuk kat sini. 144.5. Seterusnya kita cari lagi 149.5. Kemudian cari lagi 154.5, 159.5, 164.5 dan 169.5. Okey. Kemudian sempadan atas sama. Cari apa? Cari had atas kelas itu. Tengok ayat cikgu, dengar betul-betul. Cari had atas kelas itu tambah dengan had bawah kelas selepasnya. Had bawah kelas selepasnya iaitu 150 lah. Dan kita bahagi 2. Okey, bahagi 2 dan kita dapat 149.5. Okey. So kemudiannya kita dapat 154.5, 159.5, 164.5, 169.5 dan 174.5. Okey, inilah tips cikgu nak beritahu kat kamu. Clue bukan dia macam tips lah. Tips mudah untuk kita nak check jawapan kita betul ataupun tak. Kamu tengok betul-betul. Okey, sempadan bawah kamu ambil kelas sebelumnya 144, kamu letak titik, kamu bubuh 0.5. Lepas tu, kamu carilah. Lepas tu ambil yang ni pula 149.5, 154.5, 159.5, 164.5, 169.5. Okey. Sempadan atas, ini tips. Tapi kamu mesti kena faham konsep tadi. Sebab tu cikgu tekankan konsep dulu. Tips dia ialah kalau kita nak tahu jawapan kita betul atau tak, sempadan atas tu, kamu tengok kat sini, 149, kamu letak je 0.5. Apa kamu tengok ni? 154, kamu letak je 0.5. 159, kamu letak je 0.5. 164, kamu letak je 0.5. 169, kamu letak je 0.5. Dan 174, kamu letak je titik 5. Ini tips. Tapi apa pun kita kena berbalik kepada konsep apa itu sempadan sempadan bawah dan apa itu sempadan atas. Okey? Okey, so selesailah dekat sini melengkapkan jadual kekerapan. Jadi kamu tahu tak, dengan kamu boleh melengkapkan jadual kekerapan ni, at least sekurang-kurangnya dalam SPM lah kalau kita ikut format lama, untuk kita nak melengkapkan jadual kekerapan ni dibagi 4 markah. 4 markah tau, buat jadual je. Siapa tak mau 4 markah buat jadual? Jadi sebelum kita nak bergerak ke step yang seterusnya, iaitu kita nak lukis, kita nak bina histogram dan poligon kekerapan, cikgu nak pastikan semua murid cikgu 5 bestari ni boleh buat dengan betul, bina jadual kekerapan dengan betul. Ada 3 soalan.
Okey, kat mana soalan dia? Okey, kamu ada modul dah kan? Kamu terus pergi modul kamu bab 7 sukatan serakan data terkumpul. Kamu tengok modul kamu. Jadi tugasan kamu hari ini secara individu, tadi dah buat dalam kumpulan, sekarang secara individu cikgu nak kamu selesaikan worksheet 1. So ada berapa soalan dalam worksheet 1? Ada 1, 2 dan 3. Okey, kalau kamu perhatikan di situ, dalam worksheet 1, worksheet 2 dan worksheet 3, cikgu ada letakkan kekerapan longgokan. Kekerapan longgokan. Kamu jangan buat lagi. Okey, kekerapan longgokan akan kita tengok pada kelas kita yang seterusnya. Okey, selepas cuti nanti. Yang penting cikgu nak tengok hasil kerja kamu, hantar dalam grup Telegram 1. Yang kedua, untuk cikgu cemak hantar dalam Telegram 1. Yang kedua, uploadkan dalam Google Drive kelas kita untuk kita simpan sebagai rekod PBD nanti. Okey, jadi kekerapan longgokan tinggal dulu. Kita akan belajar kekerapan longgokan pada PDPR yang seterusnya. Okey, yang ni. Yang ni yang cikgu bulatkan ni, tinggal dulu. Tetapi, kalau kamu boleh buat pembelajaran kendiri, kamu cari maklumat, kamu boleh siapkan, kamu hebat. Kamu orang yang hebat. Kerana kamu nak cuba. Sebab kekerapan longgokan sebenarnya tak susah pun. Cuba buat rujukan, cari buat pembelajaran kendiri, carikan apakah yang dikatakan dengan kekerapan longgokan, selesaikan siap-siap dan bila kita masuk pada kelas seterusnya, kamu dah faham. Kamu dah boleh tengok sebelah mata saja kelas. Cikgu cakap kekerapan longgokan, kamu tak, alah cikgu saya dah tahu dah. Macam tu cara dia. Okey, boleh, tak ada masalah. Janganlah kata cikgu kata tak payah buat, so kata kita pun tak mau usaha. Cuba kita buat pembelajaran kendiri. Kadang-kadang orang yang buat pembelajaran kendiri ni, dia akan lagi cepat faham. Bila dia masuk kelas, dia akan lagi faham berganda-ganda. Okey, jadi kerja kamu 3 lah. So cikgu nak tengok, adakah kita berjaya mencapai kriteria kejayaan kita hari ini, iaitu kita dapat membina 3 daripada 3 jadual kekerapan berdasarkan data yang diberi dengan betul. Jadi cikgu nak semak satu-satu. Okey? So cikgu nak tanya kamu, susah tak? Susah ke tak nak buat jadual kekerapan ni? Boleh cikgu dapatkan respon siapa-siapa? Susah. So kamu rasa kamu boleh buat tak dengan betul? Boleh. Start dengan worksheet 1? Boleh. Boleh. Tak susah, bagus Sinuga. Okey, kamu akan seronok tajuk ni punya. Sure punya. Tajuk ni semua orang akan suka. Okey, semua akan suka nanti tajuk ni. Okey, so kalau tak ada apa-apa, kita akan tamatkan kelas kita di sini. Jangan lupa sambungan kerja kita ialah hantar worksheet 1 di dalam grup Telegram. Setiap orang kena hantar macam biasa. Hantar dan tulis nama untuk cikgu mark satu persatu jadual kekerapan kamu. Okey, snap semua teruslah. Hantar 1 di situ. Dan yang kedua, masukkan di Google Drive kita untuk kita rekodkan sebagai PBD pada hari ini. Okey, boleh tak boleh? Boleh cikgu. Boleh. Okey. So kalau boleh kita tamat kelas kita di sini. Kamu boleh keluarlah daripada grup ni. Tinggalkan cikgu-cikgu yang lain. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu. Okey, terima kasih juga. Baik, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Farhana untuk satu sesi yang pada saya kira sangat lengkap, bermula dengan set induksi dengan satu aktiviti permainan dan juga sehingga kita nampak tadi objektif pembelajaran yang telah disenaraikan dan murid-murid berjaya mencapai tadi. Jadi untuk aktiviti seterusnya, Cikgu Farhana, ada lagi murid ke yang belum leave lagi? Sekejap saya tengok. Rasanya semua dah keluar dah. Dah keluar dah.
Alright, okay. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Datin Wan Zuraida binti Amiruddin, Timbalan PPD Sektor Pembelajaran PPD Timur Laut. Yang saya hormati barisan pengetua, saya lihat tadi ada Mr. Goh Hom Peng, pengetua SMK St. Xavier, dan juga Puan Hajah Faridah binti Abdul Wahab, pengetua SMK Tuku Puan Hafsah. Tadi awal tadi saya nampak ada Puan Atikah juga, pengetua SMK Georgetown. Dan juga rakan-rakan guru kanan, rakan-rakan guru sekalian. Baik, yang pertama sekali terima kasih untuk keberadaan tuan-tuan dan puan-puan dalam sesi Mathematics Open Classroom. Yang pertama kita adakan secara maya, di mana sebelum ini PPD Timur Laut pernah menganjurkan Open Classroom tetapi secara bersemuka. Dan tahniah dan terima kasih kepada Cikgu Farhana untuk sesi pada petang ini. You got the ball rolling sebenarnya. Idea ni dah lama kita cuba untuk bawa, di mana adalah kita dapat sembang-sembang dengan guru-guru. Ada guru mengatakan bagaimana lagi kami nak buat untuk nak menarik murid, bagaimana kita nak buat aktiviti breakout rooms supaya adanya pembelajaran kooperatif dalam kalangan murid. Jadi hari ini kita cuba bawakan supaya kita dapat pendedahan daripada apa yang telah Cikgu Farhana laksanakan tadi. Jadi sekarang ni kita akan adakan satu sesi refleksi sebelum kita tutup. Sesi refleksi di mana kita akan lihat di sini berdasarkan instrumen yang saya telah share sebelum ni untuk kita dapatkan respon daripada rakan-rakan guru berdasarkan pemerhatian dalam sesi PDPR tadi. Ya, saya akan tunjuk slide dulu. Okey, dan dalam sesi refleksi ini kita akan jalankan two ways communication. Bermaksud cikgu akan bagi pendapat berdasarkan pemerhatian cikgu dan juga boleh ditimbang balas dengan pendapat rakan-rakan guru yang lain. Ya. Jadi kita akan mulakan yang pertama sekali untuk bahagian rancang PDP. Bila kita lihat tadi dari segi rancang PDP, apakah yang cikgu nampak, apakah yang cikgu perhatikan dalam PDPR Cikgu Farhana tadi? Saya persilakan mana-mana guru. Saya buka kepada mana-mana guru untuk respon. Mr. Chu Mauping dari SMK Hitam. Boleh Mr. Chu respon, Mr. Chu? Dari segi rancang PDP. Apa yang Mr. Chu perhatikan tadi? Mr. Chu boleh dengar saya? Okay, saya nampak mungkin Mr. Chu tak open. Okay, kan. Okay, Mr. Chu boleh teruskan? Bagus. Sangat menarik berkenaan dengan itu OBS yang cikgu guna. Dia integrate itu face ke dalam presentation dia. And then break room itu breakout room, ya. Breakout room juga. Banyak aktiviti boleh dijalankan dalam kumpulan. Ini bagus untuk apabila PDPR online class dia panjang kan. So kadang-kadang dia break room, so pelajar dia akan macam tertarik sikit dan dia ada menjadi ada inisiatif nak buat sesuatu. So baguslah. Terima kasih. Betul Mr. Chu, kita nampak bila murid tidak boleh bersemuka secara live di sekolah, jadi saya nampak sama juga, saya setuju dengan Mr. Chu, melalui breakout rooms inilah murid masih lagi boleh berkomunikasi sama mereka. Ya. Betul Mr. Chu? Ya, baik. Terima kasih. Okey, baik. Boleh ada pendapat lain lagi? How about Mr. Goh? Mr. Goh, pengetua SMK St. Xavier. Mr. Goh Homping boleh respon untuk rancang PDP. Okey. Actually saya sedang mengikuti lagi satu webinar. Itu in one, tidak apa. Baik, saya juga mengikuti tadi pengajaran tadi PDP itu. Sangat menarik. Okey, sangat menarik dari segi apabila kita penyampaian itu di mana pelajar itu mereka dapat berinteraksi. Kita boleh nampak mereka sedang buat perbincangan di backup room itu. Okey, itu memang satu benda yang bagus. Tetapi dari segi masa yang kita peruntukkan untuk 1 jam, katakan 2 slot ini, saya
dapatilah, okey, mungkin kemahiran yang kita nak ajar itu, mungkin kalau bagi saya boleh panjangkan sedikit lagi. Sebab apa? Benda itu had atas, had bawah itu, benda-benda itu agak quite simple lah. Okey lah. Saya tak tahu sama ada pelajar itu sudah di exposure kan ataupun belum. Okey lah. Tetapi kalau dari segi keseluruhan penglibatan pelajar, perancangan cikgu dalam PDP, semua itu sangat menarik. Itu memang sangat menarik. Okay. Alright, thank you so much Mr. Goh. Okay, jadi kita lihat tadi Cikgu Nam, bila kita kata di bahagian rancang PDP ni, bila kita lihat balik sebenarnya guru ini yang dapatan yang saya dapat tadi, guru telah menyediakan satu RPH yang pada saya kita boleh ukur. Di mana kita ukur dan bila kita lihat balik kita guna SMART, SMART. It is kita lihat tadi measurable and then last kali time bound. Jadi within that period tadi kita nampak satu standard pembelajaran ataupun objektif pembelajaran yang cuba disampaikan itu kesampaian pada murid-murid. Itu untuk bahagian rancang PDP. Alright, yang seterusnya kita akan lihat dari segi kawal proses PDP. Okay. Dari segi pengawalan proses PDP pula, boleh saya dapat respon dari Cikgu Ustaz Azmi ke? Ustaz Azmi boleh respon Ustaz Azmi? Okey, terima kasih Cikgu Puan Bidayah. Ya. Satu yang menarik lah bagi saya sebab saya pun tak mampu nak gunakan OBS untuk integrate dalam Google Meet ni. Tapi satu rasa baik kalau dilakukan adalah meletakkan time untuk aktiviti berkumpulan supaya student tu dia tahu bila dia tamatkan aktiviti yang dilaksanakan. Itu saja. Terima kasih. Alright, terima kasih Ustaz untuk respon tu. Terima kasih. Baik, kita masih lagi di bawah pemerhatian kita untuk kawal proses PDP. Jadi boleh saya dapat respon daripada yang lain? Rakan-rakan guru yang lain, just you can switch on your mic. Dan bagi pendapat Cikgu Izrina dari SMK Tanjung Bunga. Boleh Cikgu Izrina dari segi kawalan proses PDP. Ya. Kawalan proses ni apabila yang saya perhatikan tadi, bila dah bahagi dalam kumpulan, dah pecahkan mereka. Jadi pelajar yang biasa diam pun mereka akan bersuara. Mereka akan beri pendapat. Jadi maksudnya terkawal lah, bukan seorang ketua je cakap. Jadi mereka bersama-sama memberi pendapat lah nak jawab soalan tadi. Untuk proses kawalan ni, maksudnya di sini semua pelajar semua pelajar bekerjasama untuk jawab soalan dan tugasnya yang diberi oleh cikgu. Maksudnya terkawal lah. Jadi semua turut serta. Ada penglibatan pelajar semua di sana. Itu je lah. Baik, terima kasih Cikgu Izrina. Satu lagi saya nak dengar juga respon sebelum saya ulas sikit tentang kawal proses ni. Satu lagi respon dari mana-mana guru? Saya persilakan mana-mana guru. Cikgu Sarina dari SMK Georgetown. Boleh Cikgu? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari segi kawalan, bagi saya Cikgu Fahana mengawal kelas dengan sangat baik. Dari segi orang kata mengawal PDP itu sendiri, penglibatan murid-murid juga dari segi kawalan murid juga adalah sangat baik. So dari segi orang kata aspek kawalan ni boleh dikekalkan lagi lah. Baik, terima kasih Cikgu Sarina. Sebenarnya tadi kita lihat satunya adalah dari segi kawal proses PDP dan satu lagi adalah dari segi kawal suasana PDP. Jadi berdasarkan respon yang saya dapat daripada rakan-rakan guru, kita lihat di sini yang pertama bila kita kata kawal proses PDP, guru ini telah memberi peluang penyertaan murid-murid secara aktif. Itu yang keterlihatan tadilah, di mana murid-murid apabila mereka ke breakout room, di situ pula guru berjaya mengawal suasana. Sebab saya dengar tadi cikgu ini menyebut beberapa nama tertentu ketika anak-anak ni diam, dan cikgu ini meminta supaya murid ini bantu untuk berbincang dengan ketua kumpulan tadi. Bermaksud dari segi
kawal proses tadi, guru memberi peluang untuk penyertaan aktif murid, dan dari segi kawal suasana PDP, guru mengawasi komunikasi murid dan juga mengawasi perlakuan. Jadi mungkin perlakuan di sini kita tak nampak dari segi perlakuan fizikal, tapi di sini kita lebih kepada sejauh mana keterlibatan murid-murid ni memberi jawapan dan berbincang dalam breakout room. Jadi satu lagi saya nampak kebaikan breakout room, guru duduk di main tetapi guru boleh kontrol ketiga-tiga breakout room yang ada tadi. Dan saya juga percaya guru-guru lain juga setuju di mana sebenarnya breakout room juga membantu kita untuk mengawasi keterlibatan murid dalam aktiviti kooperatif sebenarnya. Baik, seterusnya kita lihat pada rangsang fikiran murid. Okey, jadi boleh saya dapat respon dari cikgu? Cikgu Tan Mechun dari SMK Abdullah Muci. Ya, saya. Selamat petang dan salam sejahtera kepada semua. Yang pertama tentang fikiran murid ini saya rasa agak bagus sebab PDP dimulakan dengan kuis dan kuis itu memang dapatlah memberi semangat dengan motivasi kepada pelajar. Lepas tu bila mereka pecah dalam kumpulan kan, semua pelajar boleh bagi idea masing-masing dan pandangan masing-masing untuk menjawab soalan yang diberikan. Jadi saya rasa itu adalah sangat bagus untuk merangsang fikiran murid-murid. Itu saja. Terima kasih. Alright, okay. Terima kasih banyak Cikgu Tan untuk respon. Seterusnya boleh saya dengar daripada Cikgu Nurhaniza Yong dari SMKA Amal Syurga Lelaki. Apa yang Cikgu perhatikan tadi di bahagian rangsang fikiran murid? Cikgu Nurhaniza ada di talian? Okey, mungkin Cikgu Nurhaniza dah terkeluar. Okey, Cikgu Sapon? Cikgu Sapon? Cikgu Sapon? Ya, saya. Ya, boleh Cikgu respon Cikgu? Rangsang fikiran murid, PDP Cikgu Farhana sangat bagus. Pada saya rangsang fikiran murid tu dalam bahagian breakout room diberi aktiviti yang murid explore. Saya tak pasti kalau murid tu dah diberi expose sebelum tu atau tidak, tapi kalau belum expose dan dalam aktiviti itu murid dia explore sendiri. Jadi kat situ dia boleh mendapat idea asas dan berbincang dengan rakan untuk mendapatkan idea lah. Ya, dan cara penyoalan Cikgu Farhana pun bagus. Dia cara soal dia tu merangsang pemikiran murid. Ya, itu saja. Alright, terima kasih Cikgu Sapon untuk respon tadi. Boleh saya dapatkan satu lagi respon untuk bahagian rangsang fikiran murid? Any one of you yang berada di talian sekarang? Cikgu Zafidah binti Razak. Boleh Cikgu respon Cikgu berdasarkan pemerhatian Cikgu tadi untuk bahagian rangsang fikiran murid? Okey, mungkin Cikgu Zafidah tak dengar saya. Okey, last Cikgu Alimuddin. Cikgu Alimuddin untuk bahagian rangsang fikiran murid berdasarkan pemerhatian Cikgu tadi. Okey. Mungkin Cikgu Alimuddin tak dengar suara saya. Cikgu Azlin Alini dari SMA Tarbiyah Islamiah. Cikgu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Saya nak tambah sikit saja yang rangsang pemikiran murid tu. Tadi Cikgu Farhana ada sebut tentang kepentingan sukatan serakan nanti bila dah sambung ke universiti. Dekat situ murid boleh rangsang fikiran mereka lah untuk belajar dengan lebih mendalam tentang topik ini. Bila mereka sambung di universiti nanti, pengetahuan ni boleh digunakan untuk masa depan mereka. Okay, terima kasih. Okey, baik. Jadi di sini, di bahagian rangsang ni, satu kesimpulan yang saya boleh buat berdasarkan respon yang cikgu-cikgu bagi tadi. Satunya kita lihat bagaimana guru ini, yang pertama sekali beliau menguasai isi pelajaran dan berdasarkan pengalaman beliau cuba membawa murid itu dengan dunia luar. Bermaksud sukatan serakan itu bukan hanya konten yang dipelajari sekarang, tetapi bagaimana konten itu mampu membawa murid untuk
jangka masa panjang nanti. Dan yang seterusnya di bahagian rangsang fikiran murid ni juga, kita lihat murid dirangsang untuk berkomunikasi. Contoh tadi macam ada kumpulansi, breakout room kumpulansi, apabila dah masuk ke main room, apabila ada murid yang present dan kita nampak ada tersangkut, jadi Cikgu Farhana berjaya membawa murid lain untuk membantu ketua kumpulan tadi untuk present. So ini juga kita nampak satu rangsang murid yang bagus di sini. Baik, seterusnya kita lihat pada dorong perasaan murid. Right? Bila kita lihat balik pada dorong perasaan murid, ada sikit berbeza dengan rangsang fikiran tadi. Jadi mungkin saya boleh dapat respon daripada mana-mana cikgu? Cikgu Chung Wailing dari SMJK Union. Ya, Puan Bidayah. Ya. Saya rasa guru dapat menjaga perasaan murid dengan baik dan murid pun continuously berterusan memberi respon kepada guru. Guru patient lah. Sangat patient. Pada pendapat saya lah. Maksudnya guru sabar dengan murid kan macam mana? Ya. Dia sabar, dia dapat slow build up, dia tidak give up begitu saja bila murid bagi macam tak tahu kan. So guru tu terus bagi perangsang. Dan ada jaga hati sikit lah dengan murid tu. Thank you very much Cikgu Chung, satu respon yang sangat bagus. Baik, boleh saya dapat respon daripada Cikgu Ko Tiseng untuk bahagian dorong perasaan murid ni berdasarkan pemerhatian cikgu. Mr. Ko Tiseng. Okey, saya buka mic. Okey, selamat petang. Mr. Ko dari sekolah mana? Chongling. Alright, okey. Chongling Penang. Alright, okey, ya Mr. Chong. Mr. Ko, sorry. Okey, siap. Bagi cikgu itu ia ada menerangkan kepentingan konsep statistik yang sangat penting bila digunakan dalam universiti. Okay. Biasanya bagi murid mereka hanya nak tips saja, mereka tak nak konsep pun. Bila terang banyak-banyak mereka tak nak pun. Jadi bila kita terangkan konsep dia statistik dengan penting, dengan panjang lebar, lagi bila saya dengar dia menerangkan kepentingan betul-betul faham apa itu limit, apa itu boundary. Boundary itu saya memang terangsang dengan ini. Dan saya harap murid mereka juga boleh didorong dengan kepentingan konsep ini kerana ia memang sangat penting. Ya, mereka betul-betul faham, mereka interest dan statistik. Ya boleh memang membantu mereka bila mereka di universiti. Biasanya bila saya ajar, saya memang tidak ajar macam ini. Saya ajar tips. Belajar memang suka tips saja. Lagi online class itu memang bosan sangat. Okey, betul cikgu. Bila murid kan mereka nak tips sebab mereka nak cepat. Satu lagi kan murid nak tips itu sebab nak jawab peperiksaan. Jadi bagus Mr. Ko. Saya dapat satu respon yang sangat bagus bila Mr. Ko sendiri memaklumkan apabila guru menerangkan tentang kepentingan statistik ini, limit, boundaries and so on so forth. Jadi di sinilah membuka minda murid. Sebenarnya murid ini sedang belajar bukan untuk masa sekarang. Bukan untuk nak jawab peperiksaan. Betul Mr. Ko? Ya. Alright. Terima kasih. Okay, thank you very much Mr. Ko. Selamat berkenalan. Saya tak pernah jumpa lagi Mr. Ko sebelum ni. Okay, ada Cikgu Hafiz di sini. Tadi saya ternampak Cikgu Hafiz. Ya, Cikgu Hafizi. Sorry Cikgu Hafizi. Cikgu Hafizi orang muda dari sekolah mana cikgu? Okey, saya sekolah dengan Cikgu Farhana sekali. Sekolah Tunku Hafsah? TPH. Oh, guru baru katanya? Tak ada. Sementara ya. Okey. Jadi berdasarkan okey, boleh cikgu respon? Jadi apa yang saya nampak dengan Cikgu Farhana sudah biasa dengan dia. Jadi dia selalu, kalau kita nak dorong perasaan ni, dia selalu puji. Kalau budak tu jawab tepat dengan betul, dia akan puji. Dan walaupun ada budak yang silap jawab tadi dan salah, dia pun support untuk budak tu supaya dia berani lagi lah nak jawab. Itu cara kita nak handle. Supaya apa, bila dia jawab salah, dia akan cuba lagi. Bukan dia terus senyap.
Cikgu Farhana dia akan dorong dengan kepujian lah. Kita puji dia good, pandai, bijak pun dia suka. Walaupun budak form 5, form 4. Walaupun form 5, form 4 kita kena selalu puji lah. Memang kepujian ni orang suka lah. Kalau kerja orang tak suka. Jadi style Cikgu Farhana yang saya kenal macam tu lah, selalu puji. Jadi itu yang saya nampak macam mana kita nak dorong perasaan murid supaya keep dalam kelas. Itu saja. Baik, terima kasih Cikgu Hafizi. Sama nama dengan suami saya lah. Okey, jadi kita lihat di sini dari segi dorong perasaan murid ni, kita lihat bagaimana Cikgu Farhana memberi pujian, galakan dan juga kata-kata positif pada murid. Dan saya catat tadi Cikgu Farhana ada sebut, bagus, ya, pandai kamu. Jadi sebenarnya kata-kata pujian ini mungkin pada kita it is very simple, tetapi inilah sebenarnya yang murid sangat suka, murid tunggu-tunggu. Macam Cikgu Hafizi kata, walaupun murid itu murid yang sebelum ini mungkin dia jawab salah, tetapi kita tidak pancung dia terus. Oh, you buat silap memang tak. Maksudnya encouragement itu berlaku tadi kita nampak. Jadi ini juga yang sangat penting dan telah ditunjukkan dalam PDPR tadi. Alright, okay. Seterusnya, okey, nilai pemahaman murid. Boleh saya dapatkan respon daripada Cikgu Rosman? Cikgu Rosman dari SMK Sungai Nibong. Cikgu Rosman boleh dengar saya? Okey, mungkin Cikgu Rosman tak dengar. Okey, tak apa. Cikgu Wani Smawati. Cikgu Wani Smawati binti Osman. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kita nampaklah tadi penglibatan pelajar aktif. Jadi menandakan mereka berminat. Lepas tu dia orang dapat menjawab. Jadi itu kira menunjukkan kefahaman pelajar okeylah tu, ya. Itu saja. Alright, okay, terima kasih Cikgu Anis. Saya nak dengar dari rakan SISC untuk bahagian nilai pemahaman murid ni. Mana-mana rakan SISC boleh beri respon berdasarkan pemerhatian yang kita lihat daripada PDPR Cikgu Farhana. Rakan-rakan SISC. Mana pergi hilang dah semua. Puan Chua, boleh respon Puan Chua? Puan Chua Cehyang. Salam semua, salam sejahtera semua. Ya. Saya rasa Cikgu Farhana telah menjalankan satu proses PDPR yang sangat berjaya nak untuk kumpulan murid macam ni. Sebab budak ini mereka sederhana but they are very rajin and Cikgu Farhana really give them chance to learn. Saya nampak dia go down to very basic. So very basic konsep itu. Dia nak budak pegang konsep itu betul-betul. Supaya later on kalau pelajaran lebih susah pun mereka boleh faham. So I really appreciate and I really admire how she carry out the lesson. It's a very good job lah. So I'm sure after the lesson, budak nilai pemahaman budak tentang had bawah, had atas, sempadan atas, all that will be very cool lah. And she also shows the calculator, right? Yes. About how to make sure that they get the correct answer. So that's very good. Calculator, skill of using calculator also to show. I see that she really put on a lot of effort. Congratulations to Cikgu Farhana. Congratulations. Thank you very much, Cikgu Chua Cehyang. Baik, bila kita kata dari segi menilai pemahaman murid ni, saya tertarik bila Cikgu Chua kata she really went down to the students level. So inilah perkara yang sangat penting apabila kita mendapat murid yang pelbagai aras. Dan kita lihat di sini bagaimana kita nak tackle murid secara terbeza. Jadi yang pertama sekali macam awal-awal tadi Cikgu Farhana masa introduction of the lesson, she did mention untuk bahagian ini semua murid sama ada kamu cemerlang ke, sederhana ke ataupun kamu murid-murid yang seterusnya ni, tetapi kamu mesti boleh menguasai bahagian ini. Dan when she mentioned that, she really showed in her lesson. Maksud indirectly beliau telah tackle untuk murid yang pelbagai ni. Dan tackle itu di bahagian mana saya nampak semasa dalam breakout room. Jadi ini yang kata dari segi menilai pemahaman murid ni tidak hanya berlaku di akhir. Nah, untuk kita menilai
guru sebagai penilai, kita tidak menilai di akhir lesson. Tetapi once masuk sahaja set induksi, di situlah akan bermulanya guru sebagai penilai. Menilai terhadap pemahaman murid. Okay. Right. Seterusnya kita akan lihat yang terakhir. Yang terakhir, keterlibatan murid. Keterlibatan murid. Boleh saya dapatkan respon dari mana-mana cikgu di sini? Cikgu Suria? Saya nampak ada nama kat sini, saya panggil. Cikgu Suria, boleh respon Cikgu Suria? Untuk keterlibatan murid. Puan Bidayah, boleh saya jawab? Boleh. Saya rasa dia buat budak sangat-sangat sibuk lah. Itu yang saya nampak. Bila dia buat budak sibuk, maksudnya dia sangat berjaya lah. Keterlibatan murid 100% saya rasa. Maksudnya murid tidak sempat untuk nak rest lah. Ada sibuk, saja. Sangat sibuk, ada saja kerja. Okay, thank you very much Puan Chua. Boleh saya dapatkan respon dari cikgu lain? Cikgu Yu Chin Mi. Cikgu Yu. Ya, saya. Okay, selamat petang. Saya Cikgu Yu dari St. George's. Saya boleh lihat bila dia buat Cikgu Farhana bila dia buat breakout room ni, semua pelajar terlibat. Semua kena bagi idea macam mana nak cari data dari carikan kekerapan daripada raw data itu dan isikan dalam jadual. Semua pelajar terlibat dan bukannya hanya dapat jawapan daripada guru. Betul cikgu. Kita pun seronok tadi masuk breakout room. Saya pun excited sebab just now was my first time masuk breakout room. Sebelum ni dengar saja kan. So at least lah lepas ni kalau orang tanya kita yang di sini pernah tak masuk breakout room. So at least kita dah tahu kan macam mana kita nak cerita. Jadi betul Cikgu Yu, bila murid masuk dalam breakout room, mereka terlibat sekali dalam aktiviti tersebut. Jadi betul, mereka tidak hanya menunggu jawapan dari guru sahaja. Nah, kita nampak di sini ada didaktif dan juga induktif berlaku dalam sesi PDPR tadi. Baik, mungkin saya boleh dapatkan satu lagi respon. Last respon sebelum kita ke bahagian seterusnya. Cikgu Syuhada Nabiha. Ya, saya Puan. Ya, Cikgu Syuhada dari sekolah mana? Saya daripada SMK Convent Greening. Alright, okay. Boleh Cikgu share pemerhatian Cikgu? Okay, daripada apa yang saya nampak, Cikgu Farhana langsung dia tak bagi masa dekat pelajar rasa bosan. Sebab pelajar tu sendiri explore apa yang diorang kena tahu untuk apa yang Cikgu Farhana akan ajar. Bukannya dia bagi terus pelajar buat. Maksudnya pelajar explore dulu baru faham dan kemudian ada addition notes from Cikgu Farhana sendiri. Jadinya pelajar tu boleh cuba dahulu dan boleh tahu apa yang sepatutnya dan lebih mudah untuk dilakukan dengan cara penyampaian Cikgu Farhana yang buat tadi. Baik, terima kasih banyak Cikgu Nabiha. Okay. Di sinilah berdasarkan respon Cikgu Nabiha, saya boleh buat satu lagi tambahan. Sebenarnya indirectly, tanpa kita sedar, she has done inquiry based learning. IBL dah masuk sebenarnya di sini. Sebab murid akan jalankan dulu aktiviti and then daripada aktiviti itulah barulah Cikgu Farhana bertanya dan murid akan respon. Jadi IBL juga sebenarnya antara aktiviti yang bagus untuk dilaksanakan walaupun di dalam PDPR. Jadi secara kesimpulannya untuk bahagian keterlibatan murid ni, apa yang saya boleh simpulkan, yang pertama sekali murid memberi respon berkaitan isi pelajaran. Yang pertama respon yang bagaimana? Yang pertama assessment as learning in between the students, among the students in the breakout room. Assessment as learning, itu yang paling penting. Dan kemudian seterusnya, Cikgu Farhana menilai murid-murid mereka. That was assessment for learning. Apabila murid dari breakout room masuk semula ke main room and then membuat pembentangan. Jadi berdasarkan pembentangan itu Cikgu Farhana membetulkan kat mana yang ada silap tadi. Jadi kita nampak AAL dan juga AFL ada dilibatkan di situ, which is very good. Di mana assessment as learning dan juga assessment for learning inilah yang perlu diterapkan sepanjang pentaksiran berasaskan sekolah PBS di dalam pentaksiran bilik darjah ini. Dan satu lagi, bila kita lihat di sini murid sendiri bertanya soalan pada kawan dan juga pada guru. Dan yang terakhir, kesimpulan yang saya boleh buat di sini, respon menjurus ke arah pemikiran kritis dan kreatif. Walaupun kita nampak ini adalah satu lesson yang mungkin simple pada kita sebab kita adalah guru, kita menguasai konten.
Tetapi untuk murid ini adalah baru. Sebab saya pun buat homework sikit sebelum saya masuk tadi, saya bertanya dengan murid. Murid dah belajar ke belum? Memang murid-murid ini jujurlah sebenarnya. Mereka tak belajar lagi bab ni. Hari ni baru diperkenalkan. Jadi saya nampak keterlibatan murid sangat bagus dan juga Cikgu Farhana, cikgu telah menjalankan satu PDPR yang bagus yang boleh dijadikan contoh kepada kami semua. Cikgu Farhana, boleh saya dapatkan respon daripada cikgu? Ya, baik. Betul lah macam Puan Bidayah kata tadi, memang tajuk ni ialah tajuk baru. Sebab tadi pagi sebenarnya saya dah ada kelas dengan mereka. So kita dah habis menyelesaikan masalah. Tadi actually kita pun pagi tadi kelas pun kita buat penyelesaian masalah menggunakan aktiviti breakout room juga. Jadi memang murid-murid saya ni memang dah banyak kali dah kita dah buat breakout room. So mereka memang dah biasa, kalau cikgu tengok mereka memang tak kekok lah. Mereka dah biasa guna blue cat, lepas tu mereka dah biasa guna class kick. Memang ini antara kelas yang sebab saya pun ajak form 5 and then lagi satu tingkatan 4 saja. So saya memang pilih kelas ni lah sebab kelas ni okey, memang mereka ni cikgu, saya untuk makluman cikgu, mereka memang terdiri daripada kategori ada pelajar cemerlang. Kalau cikgu tengok antara ketua-ketua tu selalunya mereka itu dilantik sebagai guru muda dalam kelas matematik saya. Mereka memang pelajar yang harapan saya lah, pelajar cemerlang. Sebab saya sebelum ni untuk kategori sekolah saya memang susah sangat nak cari pelajar cemerlang. Tapi kalau cikgu tengok tadi ketua tadi tu memang mereka antara kategori pelajar cemerlang dan mereka boleh membimbing kawan-kawan. Mereka boleh membimbing kawan-kawan. And then tapi saya selalunya cikgu dalam PDPR saya ni saya tak buat mereka je ketua. Kadang-kadang saya tukar orang lain. Kalau cikgu boleh tengok nanti dalam list tu saya akan tukar. Nanti dalam Telegram tu saya akan bracketkan pula orang lain untuk jadi ketua. Jadi tak semestinya pelajar cemerlang saja akan jadi ketua dalam PDPR. Mungkin kita boleh tengok kesesuaian topik itu. Kalau standard pembelajaran itu sesuai untuk pelajar lemah, dan saya kadang-kadang akan lantik pelajar lemah sederhana ni jadi ketua untuk membantu pula. Walaupun kita tahu pelajar cemerlang memang akan boleh buat, tetapi kita nak pelajar cemerlang juga menerima pendapat pelajar lemah ni supaya mereka tak disisihkan. Saya selalu pesan dekat murid-murid saya, jangan kamu sisihkan pendapat kawan-kawan kamu yang lemah. Oh, kata dia lemah, kamu tak mau terima pendapat dia. Mungkin pendapat dia itu adalah lebih betul daripada apa yang kamu buat. Jadi selalunya saya akan tekankan di situlah. And then satu lagi, memang murid tak belajar lagi tajuk ni, saya minta mereka buat memang saya pilih contoh tu pun actually daripada buku teks saja. Sebab saya nak mereka didik diri mereka untuk buka buku dan buat rujukan. Walaupun lah contoh itu datangnya daripada buku teks sahaja, tapi saya nak didik anak murid ni rajin buka buku, rajin buat rujukan, rajin cari jawapan. Yang tu yang saya nak ajar mereka. Dan satu lagi, kalau cikgu tengok, saya tak sentuh pun kekerapan longgokan. Macam cikgu guru kata betul, dari segi pengurusan masa tu memang patutnya kita kena tekankan lebih. Jadi nanti saya akan sambung pada PDPR yang seterusnya untuk saya menyimbas kembali balik semua benda ni untuk kita tekankan dengan lebih detail lagi berdasarkan konsep-konsep ni. Dan satu lagi, saya dah beri murid saya tugasan dalam worksheet 1 untuk saya buat offline pula, untuk saya pantau pula jawapan setiap murid. Sebenarnya murid-murid saya ni memang mereka akan hantar dalam grup Telegram, saya akan mark dan bagi stiker-stiker yang cantik lah kat mereka dalam grup. And then seterusnya mereka akan upload dalam Google Drive untuk record. Kata tarikh sekian ni, PDPR ni mereka dah hantar tugasan. Itu antaranya lah cikgu, supaya saya boleh pantau dengan lebih dekat setiap orang murid saya. Kerana selalunya kalau tajuk-tajuk yang saya tahu, yang semua murid boleh jawab, memang saya akan beri penekanan yang lebih detail. Terima kasih kepada Cikgu Goh tadi. Saya akan lebih menekankan lebih detail pemahaman ini tentang hak bawah, hak atas kekerapan ni kepada semua murid saya. Masa kita akan lambat sikit tak apa, bagi saya lambat sedikit tak apa. Yang penting semua orang boleh jawab. Saya selalunya kalau tajuk-tajuk yang melibatkan semua murid ni, memang saya akan tekankan kalau semua murid boleh jawab, maksudnya saya akan make sure saya selalu akan cakap kat murid, kita lambat tak apa, yang penting semua orang boleh jawab. Kita nak untuk puas hati. Saya kata macam tu. Selalunya macam tu lah. Jadi ini antara beberapa lah cikgu. Kadang-kadang
ikut kesesuaian saya ikut juga kepada kesesuaian anak murid saya. Kadang-kadang kita kena faham ada kalanya internet mereka slow. Jadi saya tak akan buat breakout room, saya akan buat satu saja aktiviti, iaitu Blue Cat ataupun kelas kit. Tapi kelas kit memang semenjak 2 minggu ni memang saya akan guna kelas kit, dia memang sangat sesuai untuk especially subjek matematik kerana dia boleh conteng guna tangan je. Dia boleh conteng jawapan guna tangan ataupun dia boleh upload kerja dia terus. Dan kita juga boleh buat penilaian berdasarkan kelas kit. Setiap kali macam kalau cikgu, untuk pengetahuan cikgu lah, setiap kali mulai dalam 2 minggu yang terdekat ni, sebab kami dah ulang kaji banyak topik, jadi saya nak test mereka, so saya buat soalan-soalan di kelas kit itu, soalan dari kertas 2 bahagian A. So saya akan cari 1-2 soalan, saya akan masukkan dalam kelas kit. Jadi macam 10 minit sebelum kita mula PDPR, murid akan jawab dulu test tu, quiz lah. Jadi saya nak tengok perkembangan murid saya dari setiap quiz ke quiz. So macam minggu ni kita banyak berfokus pada kertas 1, soalan-soalan objektif dari tajuk-tajuk yang kita dah ulang kaji. So kita boleh tengok daripada situ. Jadi kita balance lah. Minggu lepas kita buat kertas 2, minggu ni kita buat kertas 1. And then seterusnya lepas ni kita akan buat kertas 2 untuk bahagian B pula. Jadi saya tak pergi keseluruhan. Saya tak tekan murid saya dengan terus bagi campak mereka bahagian A, B, C. Saya pergi bahagian by bahagian. Kemudian daripada situ setiap markah tu saya akan uploadkan, tunjuk dekat murid-murid dalam grup Telegram biar mereka tengok perkembangan mereka daripada kuis 1, kuis 2, kuis 3 dan seterusnya. Mereka boleh tengoklah peningkatan prestasi mereka dari semasa ke semasa sebelum kita berjumpa secara bersemuka. Okey, Cikgu Fana. Saya tertarik tadi bila Cikgu Fana katakan bila Cikgu Fana sebut saya tak macam mana, saya tak laju, tak apa, biar lambat tetapi biar budak faham. Ya, ini yang sebenarnya yang ditekankan dalam PBD. Nah, sebab bila dalam PBD itu kalau kita laju, sebab biasalah kita intention kita nak habiskan silibus and then kita baru nak patah balik. Itu yang biasa kita buat. Tetapi hakikatnya the process itself tu, proses itulah yang sebenarnya memperlihatkan kepada kita sama ada murid faham atau tidak faham pada waktu semasa. Jadi Cikgu Fana, berdasarkan PDPR tadi lah kan, kalau saya bagi 1 sampai 10 kan, Cikgu Fana rate diri sendiri dekat mana? Your own reflection. Kalau saya rate diri saya tak ada lah cemerlang lagi. Saya mungkin rasa saya masih dalam kategori 7 per 10 sebab saya rasa dalam pengawalan dan juga teknik penyoalan saya tu saya perlu lebih asah lagi diri saya. Saya rasa saya kurang dari segi teknik penyoalan. Sebab mungkin bagi cikgu rasa saya dah turun ke level murid-murid, tapi sebenarnya ada kalanya saya rasa kadang-kadang penerangan saya tu terlalu tinggi kepada murid saya. Jadi saya rasa dari segi saya ni perlu polish dari segi teknik penyoalan dan juga teknik kawalan grup tadi. Sebenarnya cikgu nampak dia macam okey kan, tapi saya kat sini kelakar juga. Saya kat sini kelakar juga. Okey Cikgu Fana, satu saya nak katakan kan, you really have a growth mindset. Sebab bila kita kata positive mindset, positif itu satu, tetapi satu lagi growth mindset. Satu mindset yang sentiasa nak mencari sesuatu yang baru dan juga mindset yang melihat, kita menilai diri kita sendiri, bermaksud kita tahu ada ruang-ruang yang perlu kita buat lagi untuk menambahkan pemahaman murid. This is very good Cikgu Fana, dan saya yakin ramai guru yang ada dalam platform ini sekarang ni juga setuju yang kita perlu ada growth mindset untuk kita terus bergerak. Okay, nah? Jadi tahniah dan terima kasih Cikgu Fana sebab berani sahut cabaran untuk open classroom yang pertama ini daripada PPD Timur Laut. Alright. Jadi kepada guru-guru yang lain, tujuan kita buat sesi ini sebenarnya adalah untuk kita share apakah yang boleh kita buat, apakah yang boleh kita laksanakan walaupun kita tidak bersemuka. Memang di awal apabila berlakunya MCO last year, kita semua tertekan. Sebab kita semua ada sense of urgency terhadap perkembangan anak-anak, tapi kita tersangkut, kita tak tahu macam mana nak buat. Jadi sekurang-kurangnya dengan sesi perkongsian pada hari ini dapat juga membuka pemikiran kita. Rupanya ada juga aktiviti-aktiviti yang boleh merangsang murid untuk terus engage kita di dalam PDPR. Ya? Baik, saya dengan ini menjemput dan mempersilakan Datin Wan Zuraida binti Amiruddin, Timbalan PPD Sektor Pembelajaran untuk menyampaikan ucapan sebelum kita tutup majlis. Dipersilakan Datin.
Datin. Ya, okey, kejap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera ya. Tahniah saya ucapkan kepada Cikgu Farhana ya yang satu telah mempersembahkan satu ataupun telah membawa kita bersama-sama ke bilik darjah ataupun ke kelas Cikgu Farhana, kelas matematik yang sangat menyeronokkan lah bagi saya, menyeronokkan, dan cikgu sangat energetik ya. Kalau macam kalau saya lah ada peluang ikuti kelas Cikgu Farhana, mungkin saya dapat keputusan matematik yang lebih baik ya. Jadi tahniah sekali lagi dan juga saya ucapkan berbanyak terima kasih kepada semua rakan-rakan guru. Mungkin rakan-rakan pengetua juga yang ada bersama dalam sesi ini. Terima kasih kerana mengikuti sesi open classroom yang telah dianjurkan oleh Puan Bidayah ya, dan juga unit sains dan matematik PPDTL. Jadi insya-Allah kita akan anjurkan lebih banyak lagi sesi-sesi open classroom dan juga sesi-sesi webinar untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan dalam tuan-tuan dan puan-puan menghadapi suasana ataupun sesi PDPR di sekolah. Ya, sebenarnya saya ingin mengucapkan tahniah lah kepada rakan-rakan guru kerana kalau kita lihat daripada dapatan laporan SPDPR, pelaksanaan PDPR untuk bulan Ogos. Untuk bulan Ogos ni kita di daerah Timur Laut dan juga di daerah Selatan kita mencapai 100%. Maknanya semua guru melaksanakan PDPR. Ya, tidak ada guru yang tidak melaksanakan PDPR dan kita hanya ada lebih kurang 178 orang guru yang dikecualikan ya. Yang dikecualikan tu di atas pelbagai alasan lah ya, dah telah berpindah ya, cuti sakit berpanjangan dan sebagainya. Jadi tahniah dan terima kasih kepada semua guru kerana telah pun menjalankan tanggungjawab dengan baik ya, dengan melaksanakan PDPR. Memang ada banyak isu, mungkin ada banyak cabaran. Ada cikgu ada yang nak share di sini, nak kongsi di sini bagaimana pengalaman dan juga perasaan tu, nak luah sikit di sini, ada tak? Ada cikgu yang nak share? Datin buka ruang kepada rakan-rakan guru. Mungkin nak share sikit pengalaman yang menarik ataupun yang tidak menarik ke, ataupun apa-apa saja yang cikgu nak share di sini. Atau mungkin cikgu dah buat preparation all out tapi tiba-tiba anak murid tak masuk Google Meet ke? Ada cikgu? Ya, mungkin. Saya pastilah cikgu tak ada. Cikgu dah penat daripada tadi pagi kan sampai petang pula. Okey. Jadi saya rasa tentu cikgu telah pun mengalami pelbagai pengalaman lah, suka duka dalam kita ber-PDPR, dan mungkin kita akan terus bersama murid-murid mengadakan pembelajaran bermula dari rumah untuk masa yang agak panjang ya. Jadi dan sebenarnya itu untuk makluman pada bulan Ogos ni juga ya. Pada bulan Ogos ni murid-murid yang tidak mengikuti PDPR keseluruhannya untuk bulan Ogos kita ada lebih kurang 800 orang murid yang tidak mengikuti PDPR dan dengan pelbagai alasan ya. Tetapi di daerah kita ni isu yang paling tinggi ialah kurang motivasi untuk belajar. Jadi kurang motivasi untuk belajar kita ada agak ramai juga di sini, lebih kurang 200 orang murid, 223 murid di sekolah menengah dan 60 orang murid di sekolah rendah dan 3 di prasekolah yang memberi alasan kurang, ini bukan diberikan oleh murid lah, ini diberikan oleh guru lah alasan-alasan ini ya. Murid-murid ini didapati kurang bermotivasi untuk mengikuti PDPR. Dan isu yang kedua ialah tidak mendapat bantuan ataupun sokongan daripada ibu bapa. Mungkin ibu bapa bekerja ya dan tidak ada masa untuk membantu murid-murid. Jadi ini adalah perkara-perkara yang kita perlu ingatlah, sebabnya bila belajar di rumah memang ada banyak cabaran lah untuk murid-murid, bukan hanya untuk guru-guru tetapi murid-murid itu juga ya. Jadi kalau dari segi kurang bermotivasi untuk belajar, mungkin sedikit sebanyak itu adalah
berbalik kepada kita, ya, kepada kita sebagai guru subjek. Kita boleh cuba sedaya upaya macam mana yang kita ada peluang pada hari ini untuk kita sentiasa meneroka ilmu-ilmu yang baru, ya, untuk kita sentiasa tingkatkan pengetahuan dan kemahiran kita, dan kita pelbagaikan kaedah pengajaran kita supaya lebih menarik. Jadi saya rasa cukup setakat ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat berjaya, ya, tahniah dan terima kasih kepada semua rakan-rakan guru di daerah Timur Laut. Jadi sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datin atas ucapan tadi dan juga terima kasih atas kata-kata semangat untuk kami semua untuk terus bergerak lagi dalam bidang ini. Dan last but not least, atas kebenaran yang diberi oleh pihak pengetua, saya dengan ini berbesar hati menjemput Puan Hajah Faridah binti Abdul Wahab, Pengetua SMK Tengku Hafsah untuk menyampaikan sedikit ucapan kepada kami. Ya, terima kasih Puan Faridah atas sokongan. Ada Puan Faridah bersama kita pagi. Ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya rasa ini program yang sangat bagus dalam era yang kita yang baru ni. Okey. Jadi kita perlu teruskan kepada subjek-subjek yang lain lah, sebab ramai di sana guru-guru yang muda-muda yang pandai dalam bidang-bidang IT yang boleh kita bawa share untuk guru-guru yang veteran-veteran untuk belajar bersama untuk meningkatkan cara PDPR kita dalam era yang baru ni. Tahniah kepada pembidaya dan Puan Wan dapat berusaha melaksanakan program-program seperti ini, dan saya harap lebih banyak lagi program seperti ini dilaksanakan bagi dari peringkat PPD lah untuk sekolah yang merangkumi subjek-subjek lain. Itu saja. Tahniah kepada Cikgu Farhana yang memang sentiasa develop diri dia dalam bidang ilmu pendidikan dan sentiasa berusaha ke arah program-program yang lebih baru. Itu saja. Terima kasih Puan Cikgu Wan, Puan Datin. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Puan Hajah Faridah atas kebenaran ni. Ya, Datin? Satu lagi, cuma kita nak ingatkan juga kita ada juga sesi webinar Mahir ICT yang akan bersiaran sebanyak 16 siri setiap hari Rabu pukul 3 hingga pukul 4 lah, lebih kurang macam tu. Jadi semua guru dijemputlah untuk kita sama-sama belajar, yang mana dalam sesi ini kita mendapat orang kata kita mendapat tunjuk ajar daripada guru-guru dari kumpulan Google Educator Group. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Datin. Terima kasih Puan Faridah. Baik, saya yakin rakan-rakan guru juga ada apps yang sedang digunakan di sekolah dalam PDPR, dan jika ada rakan-rakan guru di sini yang mahu untuk berkongsi dengan kami, boleh PM tepi dengan saya selepas ini ataupun minggu depan. InsyaAllah kita juga sedang mencari rakan-rakan guru yang lain untuk buat perkongsian melalui sesi ini, dan insyaAllah kita juga akan reward cikgu-cikgu dengan CJ penghargaan di peringkat daerah. Nah, itu antara kelebihan juga yang kita bawa kepada guru-guru melalui open classroom ini. Jadi saya harap cikgu jangan lupa untuk mengisi kehadiran, link saya telah bagi. Jadi sekian dulu daripada pihak kami. Semoga perkongsian ini dapat kita manfaatkan untuk kelangsungan budaya kerja cemerlang kita sebagai seorang pendidik yang akan dapat terus menginspirasikan anak-anak murid kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.